rumah terbuka, dampingi dan santuni rakyat. 30 rakyat Malaysia selamat kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menempelak dakwaan yang mengatakan bahawa penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani sebagai pembaziran. Sebaliknya, jelas Perdana Menteri program itu sebagai usaha kerajaan mendampingi dan menyantuni rakyat. Ia juga bukan dilaksana atas kapasiti peribadi. Semua kerajaan negeri buat. Kerajaan yang di bawah Pakatan Harapan buat, bawah Barisan Nasional buat, bawah PAS pun buat. Kadang-kadang mewah juga. Jadi yang penting jaga cermat wang rakyat untuk belanja, bagi makan dan rakyat setahun sekali. Mereka dapat berdamping dengan kita. Perdana Menteri ditemui media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamiul Ehsan, Kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh. Pelibatan Kerajaan Persekutuan dalam penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani hanya libatkan 3 negeri, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala penganjuran di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor atas anjuran kerajaan negeri masing-masing. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani memberi ruang kepimpinan menyantuni rakyat yang sebelum ini tidak pernah berpeluang meraihkan sambutan Aidilfitri bersama pemimpin negara kerana kesukaran untuk berkunjung ke Seri Perdana. Mengulas isu projek tambakan Laut Selatan Pulau Pinang PSI, Perdana Menteri berkata kerajaan sedia mendengar sebarang keluhan atau bantahan daripada nelayan tempatan. Biar proses itu jalan, dan kalau mereka nak kemukakan bantahan kita akan dengar, dan biar kerajaan negeri juga berikan beberapa penjelasan. Tegas Perdana Menteri, projek PSI menerima kelulusan bersyarat daripada laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA. PSI melibatkan pembangunan 3 pulau buatan dengan keluasan 1,700 hektar di perairan Permatang Damal Laut dekat Bayan Lepas. Projek penambakan laut secara besar-besaran dibantah nelayan tempatan yang mendakwa bakal menjejaskan sumber pendapatan dan hasil laut mereka. Sudan, operasi membawa pulang 30 rakyat Malaysia dari Sudan telah selesai dengan kesemuanya selamat tiba di tanah air kira-kira 3 petang tadi tanpa mengalami sebarang kecederaan. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan meskipun Sudan telah selesai, Wisma Putra masih mengikuti perkembangan konflik yang berlaku di Sudan secara dekat. Bagi rakyat Malaysia yang masih berada di Sudan, pihak keluarga diminta memaklumkan kepada Wisma Putra. Selain, rakyat negara ini dinasihati menangguhkan perancangan melawat negara itu sehingga keadaan pulih. Beliau menyambut ketibaan 30 rakyat Malaysia itu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Lembaga Tabung Haji mengumumkan agihan keuntungan 3.1% bagi tahun keuangan 2022 kekal seperti tahun sebelumnya. Ia melibatkan jumlah agihan sebanyak 2.65 bilion ringgit melibatkan 8.7 juta pendeposit TH. Tabung Haji telah mencatat pendapatan kasar sebanyak ringgit Malaysia 3.85 bilion bagi tahun 2022 berbanding ringgit Malaysia 3.72 bilion bagi tahun 2021. Pendapatan pelaburan kekal berdaya tahan meskipun dalam ekonomi mencabar dan pasaran yang tidak menentu. Pendeposit boleh menyemak amau yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula 12 tengah hari esok. Urus niaga TH akan ditangguh sementara bermula 8 malam ini sehingga 12 tengah hari esok bagi melancarkan urusan pengkreditan agihan keuntungan. Jumlah keseluruhan jemaah Malaysia yang bakal menunaikan ibadah haji tahun ini masih belum dimuktamadkan. Ini susulan pengurus dana haji itu sedang menunggu keputusan rayuan bagi tambahan 10,000 kuota haji.
Rayuan kedua itu dibuat selepas Arab Saudi meluluskan rayuan pertama membabitkan 350 kuota tambahan. Ini menjadikan kuota jemaah haji terkini 31,950 berbanding kuota asal 31,600. Penerbangan pertama membawa jemaah haji tahun ini dijangka berlepas 21 Mei ini. 12 kes berprofil tinggi berjaya ditupaskan APMM dalam op khas pagar laut yang diaktifkan bermula 9 hingga 25 April. 42 individu ditahan dan pelbagai barangan bernilai 13 juta ringgit dirampas. Jadi dengan nilai rampasan yang kita anggarkan bercecah 13 juta, saya anggap sebagai Ops Pagar Laut ini sebagai berjaya. Dan Ops Pagar Laut ini juga memberikan satu penegasan tentang komitmen tinggi APMM sebagai agensi barisan hadapan yang mengawal kawasan perairan maritime negara. Ops Selamat 20 sempena Aidilfitri mencatatkan kes kemalangan yang tinggi sejak dilaksanakan 20 April lalu dan berakhir semalam. Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya UPM, Profesor Dr. Loh Teck Hua, mencadangkan beberapa langkah bagi menangani isu ini. Diskaun ke atas taman trafik tidak sepatutnya ditawarkan lagi kerana ini akan mengurangkan kesudian pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan lalu lintas, seterusnya meningkatkan kes kemalangan di jalan raya. Tahap penggunaan teknologi penguatkuasaan lanjutan seperti drone dan teknik pintar buatan AI untuk meningkatkan liputan dan intensiti penguatkuasaan trafik adalah digalakkan. Walaupun kereta melupakan penyumbang utama kepada kemalangan jalan raya dalam tempoh ini, motosikal dijangka mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi. Oleh itu, program penguatkuasaan seperti memakai topi keleda motosikal dan reflective jacket menunggang dalam kumpulan akan membantu meningkatkan kebolehan motosikal bagi mengurangkan risiko kemalangan. Penunggang motosikal perlu berwaspada apabila berada di lorong kecemasan di lebuh raya. Ini kerana kereta yang rosak juga akan menduduki di lorong kecemasan. Kanak-kanak, warga mas dan pesakit kronik golongan berisiko tinggi mengalami strok haba. Ini disebabkan mereka sukar mengenal pasti keadaan badan dan mengambil langkah intervensi. Strok haba ini berlaku apabila badan kita mempunyai suhu lebih daripada 40 darjah Celsius. Pada waktu ini, fungsi protein dalam badan tidaklah boleh lagi menjadi normal dan badan semakin gagal mengeluarkan peluh dan akibatnya akan menyebabkan fungsi badan secara perlahan-lahan akan shutdown ataupun akan berhenti. Ini akan menjurus kepada kematian tanpa rawatan. Langkah intervensi seperti mengelakkan pendedahan secara langsung kepada cuaca panas, banyakkan minum air kosong dapat membantu mengatur suhu badan. Bawah cuaca panas untuk tempoh masa yang lama. Nombor 2, pastikan mereka kekal mendapat hidrasi ataupun air yang mencukupi. Pastikan mereka minum 30 hingga 40 ml air untuk setiap kilogram badan mereka. Dan yang seterusnya, pastikan kita alert dan kita sedar dengan tanda-tanda strok haba. Pematuhan SOP COVID-19 khususnya pemakaian pelitup muka kekal jadi amalan majoriti rakyat ketika berada di tempat awam. Kehadiran varian baharu dan peningkatan kes walaupun terkawal kembali menyadarkan orang ramai betapa pentingnya memakai pelitup muka. Saya memilih untuk memakai face mask. Satu, saya tak nak dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Sebab sekarang ni kita sudah boleh berhubung dan tidak dikurung dalam rumah lagi. Jadi memakai mask adalah salah satu cara kita boleh berterima kasih kepada pihak kerajaan sebab memberikan kita kelonggaran. Kalau yang sakit tu kami sangat galakkan untuk mereka pakailah. Kes COVID sekarang dah meningkat balik. So saya rasa macam better pakailah sebab kita tak nak infection tu naik balik kes kan. Orang still tak aware lagi yang kes dah naik balik tapi boleh nampak lah dah certain orang tu dah pakai balik mask. So macam diorang ada kesedaran jugalah. Saya dah tua nombor 1, saya datang dari negeri lain, Singapura. So, saya jaga keselamatan.
Saya rasa paling baguslah. Walaupun saya negeri saya pun memang saya suka. Saya lebih suka kalau saya tengok orang memakan mata, orang batuk tak pergi kat orang lain. Kita batuk pun kita sendiri. So saya pakai mask macam still takut COVID macam tu lah. Sebab kes sekarang pun macam meningkat kan. Macam pakai mask lah, takut macam virus sini sana macam tu kan. Hari terbuka kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang berlangsung di 6 pangkalan mendapat sambutan menggalakkan. Pengunjung teruja menyaksikan sendiri kapal berjasa melaksana pelbagai misi untuk negara. Ikuti laporan wartawan Ravin Samugam yang meninjau hari terakhir penganjuran di pangkalan TLDM Pulau Indah, Selangor. Saudara, orang ramai memanfaatkan peluang untuk melihat aset yang dimiliki TLDM dengan lebih dekat sempena sambutan hari ulang tahun TLDM ke-89. Aset TLDM seperti kapal perang ini berjaya melaksanakan beberapa misi sebelum ini termasuk op benteng ketika penularan pandemik COVID-19. Dia cantik, canggih. So kita pun macam ni rupanya. Macam mana dia orang nak pergi perang tu. Memang pun dia ada ilmu. Tak kesenanglah jadi TLDM. Kapal ni memang menarik untuk saya. Sebab saya memang suka tentera. Sangat best. Saya rasa terujalah sangat sebab tak pernah masuk kapal lagi. Kapal diraja KD Laksamana Hang Nadim yang berpangkalan di pangkalan TLDM di Lumut Perak mula berkhidmat sejak tahun 1997. Kemunculan kapal berkenaan di pangkalan Pulau Indah menarik perhatian orang ramai, khususnya anak muda. Menjadi tarikan yang baiklah untuk warga-warga awam di sana untuk mengenali dan juga mungkin menanam minat untuk menyertai TLDM di masa. Kami, warga KD Laksamana Hang Nadim, mengucapkan Selamat Hari TLDM ke-89. TLDM siaga kedaulatan terpelihara. Sedia berkorban. Ravin Sanmugam, RTM. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Perdana Menteri meluangkan masa menyantuni lebih 3,000 pengunjung Himpunan Madani Kedah 2023 petang tadi di Dataran Stargate. Beliau yang diiringi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salihuddin Ayub dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail tiba di himpunan itu kira-kira pukul 5.30 petang. Datuk Seri Anwar sempat beramah mesra dengan pengunjung yang hadir serta bergambar dengan orang ramai. Pada program yang bermula 8.30 malam ini, Datuk Seri Anwar dijadualkan menyampaikan ucapan dan merasmikan program tersebut. Dan petang tadi berlangsung sesi pidato oleh wakil masyarakat termasuk suara anak muda dan wanita. Sime Darby Plantation Berhad membentuk piagam strategi 5 tahun untuk memacu pertumbuhan syarikat sekaligus mengekalkan kepimpinan pasaran. Pengerusinya Tan Sri Megat Najmuddin Megat Has berkata, piagam bagi tempoh 2023 hingga 2027 itu menggariskan 3 strategi keutamaan iaitu kemapanan, kecemerlangan operasi dan inovasi, keuntungan selepas cukai tahun ke tahun yang mampan dan pertumbuhan faedah minoriti antara sasaran untuk jangka masa
benda tersebut. Saim Darbi juga menetapkan sasaran yang tinggi iaitu berusaha ke arah 100% pekerja tempatan menjelang akhir 2027. Selidik dahulu latar belakang syarikat peminjam, jangan dedah maklumat peribadi, dan itu saranan kepada pemohon agar tidak sewenang-wenangnya mendapatkan pinjaman keuangan secara dalam talian yang kian bercambah bak cendawan lepas hujan. Ini untuk pastikan tidak terjerat dengan taktik penipuan along ketika ini. Delilah Kadir melaporkan. Pemohon pinjaman kewangan perlu memastikan syarikat pinjaman wang tersebut memiliki lokasi fizikal bagi memastikan ia benar-benar wujud. Selain berhati-hati ketika memuat naik data peribadi agar tidak disalahgunakan. Sebenarnya, kalau kita nak pinjam duit, eloknya kita hadir sendiri kat kedai-kedai yang ada lesen, yang ada syarikat. So sebarang masalah yang timbul, kita dapat menyiasat, dapat berjumpa apa sebenarnya berlaku. Tapi masalah masyarakat mangsa sekarang ni banyaknya yang pinjam melalui pelbagai apps. Ada orang yang datang berjumpa kita takut pasal dia orang dah gunakan ugutan, you tak bayar esok you kena. Belum terima bayaran pun belum lagi tapi dah dia ugut. Orang takut gila. Ini kira terbaru. Dan dia pun tidak ada berjumpa orang tu secara direct. Dia semua masuk melalui online. Justeru bagi mengelak pemohon berhadapan masalah dikenakan bunga yang tinggi atau masalah lain, mereka disaran membuat pinjaman kewangan dengan ahli keluarga. Bagi orang tak ada harta, apabila menghadapi masalah ekonomi, kewangan, saya memang galak mereka harus pinjam dengan ahli-ahli keluarga. Kita tak perlu malu. Semua orang manusia menghadapi masalah kewangan. Apabila kita mengeluarkan masalah kita berbincang, baru kita dapat satu kaedah untuk mengatasi. Jika pemohon sudah membuat pinjaman, mereka dinasihatkan untuk tidak lari daripada membuat bayaran. Sikap tanggungjawab ini perlu ada bagi memastikan setiap pihak tidak menanggung masalah yang berpunca dari pihak lain. Dia pun dikejar juga pasal payment tu lagi lambat daripada yang dia expect. Jadi maknanya contohnya permulaan dia, kita semua kena buat sesuatu untuk memudah carakan urusan kita semua supaya benda ni tak berlaku. Dililah Kadir, RTM.